tanya je. Okay? Kak Tin bagi link kat Teams sekejap Okay, kita bagi okay, alright. So, Assalamualaikum yang tengah live ni. Korang bolehlah belajar je lah sama-sama macam mana Kak Tin jawab soalan anak-anak Kak Tin ni Okay, daripada Super Rich Fighters. Okay, ayo kita nak jawab soalan tentang anak kecil. Nak handle ada anak kecil sambil buat bisnes. Okay, so Teha dengan Alia, korang kena tahu story Kak Tin. Story Kak Tin. Okay, macam Kak Tin cakap tadi kan, Kak Tin start memasak ni, anak Kak Tin yang paling kecil, Atik, time tu umur dia baru 3 bulan macam tu. 3 bulan actually, Kak Tin baru habis pantang. Sebab Atik lahir bulan 9, 30 hari bulan 9, Kak Tin start memasak bulan 11. So lebih memang habis pantang tu memang on memasak terus lah. Bulan 11 kan. Okay. So Kak Tin ada Atik yang baru umur habis pantang, bayi masih menyusu badan. Ada Salman yang baru setahun. Ada Suhail yang baru 2 tahun. Lelaki tiga-tiga melasak. Kak Tin tak ada maid. Kak Tin tak ada orang gaji. Kak Tin duduk flat tingkat 2. Okay. Anak-anak. Kak Tin umur berapa? Umur Kak Tin rahsia je, tanya umur. Umur Kak Tin rahsia. Okay. Umur Kak Tin. Yang penting Kak Tin masih 20-an. Yang penting Kak Tin masih 20-an lagi. Gitu kan. Okay. Alright. So, macam mana Kak Tin handle? Macam mana Kak Tin handle? First kali Teha, Alia, Kak Tin ni join mamasak Kak Tin ni join mamasak tak ada benda lain sebab Kak Tin nak boostkan sale Kak Tin untuk bisnes yang sebelum ni. Sebab Kak Tin terus terang sebelum Kak Tin buat mamasak, Kak Tin kan ada bisnes lain, catering dan lunchbox tu. Waktu tu sale tengah drop. Untuk pengetahuan Teha dengan Alia, bisnes lunchbox dengan bisnes catering tu, itu adalah core income family Kak Tin. Itulah income utama. So bila waktu tu sale drop dan Kak Tin decide untuk bawa masuk mamasak dekat dalam Kak Tin punya produk. So Kak Tin tak ada pilihan tau. Memang Kak Tin tak ada option. Kak Tin kena buat gila-gila. Sebab tu Teha dengan Alia, untuk korang dapatkan kekuatan macam mana nak kuat semangat, macam mana nak fokus sambil dengan anak kecil, sambil buat bisnes, korang kena letak diri korang dalam keadaan yang korang tak ada pilihan. Korang tak ada pilihan. Sekejap Kak Erni. Hello Mak. Dengar. Okey tak? Line Kak Tin? Line Kak Tin okey? Okey. Okey, dah okey. Okey. Alright. So, untuk Teha, Alia, untuk korang dapatkan kekuatan, Kak Tin, saya ni pun saya pun nak fokus buat bisnes dengan anak kecil ni semua. Korang nakkan kekuatan tu, korang kena letak diri korang dalam keadaan yang aku tak ada pilihan. Kalau aku tak buat ni betul-betul, aku done. Aku tak ada duit. Aku mati. Macam tu. Alia dengan Fatia kena buat benda ni sebagai aku dah tak ada option lain. This is the one and only. So bila kita letak bisnes ni tak ada option, kita tak ada option. Nak rehat ke, nak macam tak apalah, santai-santai. Kalau kita letak diri kita tanpa ada pilihan, kita akan bayangkan contoh Teha dengan Alia, bayangkan pisau kat tengkuk, tak ada pilihan. Sama ada kau cakap contoh, bagi duit sekarang atau kau mati. Kau tak ada pilihan, pisau kat tengkuk ni. Kau bagi kan? Sama lah bisnes. Tak ada pilihan. Dah tak ada pilihan dah ni. Aku tak buat, aku mati. So memang kena push. Memang kena push.
Teha dengan Alia kan, pernah tak korang dalam keadaan yang macam tu? Maksudnya dah tak ada pilihan dah bang, kalau kita tak buat ni memang ni, kita terpaksa buat. Pernah. Nah, sekarang lah. Pernah. No. Pernah tak? Pernah. Pernah. Kan? Pernah dalam keadaan yang macam tu kan? Nangis-nangis, sebab tak apalah bang, kita susah pun susah lah bang, kita henyak je lah bang, kita hempas je lah. Betul. Masalah duduk dengan mak mentua. Kan? Sama lah dalam bisnes. Okay? So macam mana Kak Teh handle? Teha, macam mana Kak Teh handle? Pertama sekali Kak Teh letak diri Kak Teh tak ada pilihan. Aku kalau nak anak aku senang, Kak Teh macam ni tau. So waktu anak Kak Teh kecil 3 orang kan kita duduk rumah flat. Dekat rumah flat tu ada 3 bilik. Dekat rumah flat tu ada 3 bilik. Adik Kak Teh duduk dengan Kak Teh. Yang lelaki dia duduk dengan Kak Teh. So 1 bilik dah pakai. Bilik Kak Teh. Lepas tu kadang-kadang bapak Kak Teh tumpang tidur. Datang rumah Kak Teh nak tidur semua kan. So bilik kedua tu bilik bapak Kak Teh lah. So Kak Teh, suami, anak 3 orang duduk dalam 1 bilik kecil. Korang tahu kan rumah flat? Bilik dia kecil gila. So Kak Teh tidur tu, Kak Teh, anak Kak Teh pertama, anak Kak Teh kedua, anak Kak Teh ketiga. Suami lantai. Kita dah, anak dah time tu kita dah dalam keadaan macam tu hampir 4, time tu hampir dah 2 tahun lah. Dah hampir 2 tahun lah, waktu Suhan 2 tahun kan. Kita dah 2 tahun hidup yang macam tu. Bilik sekecil-kecil alam, kata kena kongsi dengan anak apa semua. Walaupun rumah tu ada 3 bilik tapi sebab kita duduk dengan adik sekali sebab nak jimat sewa kan. Sewa rumah tu nak jimat. Adik duduk dengan kita. So kita ni dah penat 2 tahun duduk dalam keadaan yang macam tu. So Kak Tin cakap aku tak ada pilihan lain. Aku tak boleh tunggu suami aku yang buat kerja. Betul. Faham ke? Kak Tin macam tu. Kak Tin memang tak harapkan suami Kak Tin. Walaupun suami Kak Tin, waktu kan Kak Tin kata Kak Tin buat bisnes lunchbox dengan catering tu. Suami Kak Tin kan sama-sama dengan Kak Tin. Kita kan partner lah. Partner macam Tiha jugalah kita partner dengan suami kita. Okay. Tapi suami ni kita tak boleh paksa dia untuk besarkan company dia ikut selera kita. Kalau dia nak ikut selera dia lah. Kita plan ikut plan dia. Ikut plan dia lah. So tapi Kak Tin pula, aku nak selesa. Aku dah penat macam ni. Kita dalam keadaan, bayangkan waktu Kak Tin buat Mama Masak tu Kak, baru habis pantang. Lepas tu anak kecil, rumah kecil, anak bising, pam-pam. Kita tak tahan tau. Kita macam, aku tak boleh lagi dah dalam ni. Aku tak boleh hidup lagi dalam keadaan macam ni. Aku kena keluar. Kena keluar. So aku kena buat sesuatu. Tak boleh tunggu suami. Kak Tin positionkan diri Kak Tin macam tu. Kak Tin positionkan diri Kak Tin macam tu tau. Okay. Kak Tin letak dalam hati Kak Tin tak ada pilihan lain. Aku kena buat gila-gila. Itu je yang Kak Tin, dalam otak Kak Tin itu je. Sebab tu Kak Tin boleh fokus. Anak menangis ke, tengiak ke, tengeok ke apa ke, Kak Tin boleh fokus. Sebab Kak Tin tahu, tak apa, ini sekejap je. Anak aku merengek, anak aku gaduh-gaduh sini sekejap je. Once aku kaya, dia dah tak macam tu dah. Alhamdulillah, sekarang dah lega dah. Faham. Kalau korang kan anak meraung, anak berguling-guling kat lantai, sekarang korang dah serabut, dah macam, pening lah, dia tak nak buat apa-apa dah. Sayang, tak berubah nasib korang. Tak berubah nasib korang. Okay. Korang dah buang masa, berapa lama korang buang masa? Berapa minit korang buang? Serabut lah, lepas tu korang pun tidur. Dah berapa jam habis? Dah berapa jam habis? Ikutkan contoh kalau kau tidur 2 jam. 2 jam tu kalau kau fokus cari customer, atas 10 kek dah jual dah. RM40 dah masuk dah. RM4 kali 10, ada RM40 masuk dah. Lepas pampers susu anak dah. Betul. Daripada kau 2 jam kau merentan, anak kau merentan. Kau ingat selesai masalah? Tak selesai masalah. Betul. Okay, so ini cara Kak Tin lagi Okay, tadi kita dah cakap positionkan diri, tak ada pilihan, fokus dalam hati ni. Memang kita nak kau-kau, kita nak keluar daripada keadaan yang kita ada sekarang ni kan. Dan kita memang tengok anak kita tau. Kak Tin terus terang tau dengan Tiha dengan Alia. Waktu Kak Tin buat Mama Masak, walaupun Kak Tin ada team, tapi sebenarnya priority Kak Tin adalah family Kak Tin dulu. Faham ke? Walaupun Kak Tin ada dropship, ada agent bawah Kak Tin, priority Kak Tin adalah family Kak Tin dulu. Maksudnya Kak Tin buat, Kak Tin banner team ke apa ke untuk family Kak Tin dulu. Bukan sebab nak tolong dropship dulu tau, tapi sebab family Kak Tin dulu. Waktu Kak Tin awal-awal dulu, faham ke apa cakap ni? Waktu Kak Tin awal-awal dulu Kak Tin banner team, Kak Tin ada dropship bawah Kak Tin. Dropship ni memang Kak Tin ajak diorang buat bisnes, Kak Tin ajar, Kak Tin bantu diorang settlekan masalah diorang semua. Tapi
dalam hati Kak Tin, niat Kak Tin untuk family Kak Tin dulu. Faham, Kak Tin faham. nak rumah selesa, income selesa, suami Kak Tin tak marah Kak Tin lagi dah. Kan anak-anak gembira apa semua, Kak Tin nak yang itu dulu. Settle family, barulah Kak Tin, okay now aku nak tolong tim aku pula. Siapa tim aku yang susah, apa semua. Yang sekarang ni lah, yang sekarang ni. Sebab kita dah lepas, diri kita dah settle. You guys takkan boleh tolong orang selagi you guys tak settlekan keperluan Diri asas sendiri. diri korang. Faham ke? Nak bina team tapi nak tolong tapi diri sendiri tak lepas lagi. Sebab tu tak kisah betul bina team lah, carilah dropship. Cuma dalam hati korang, niat korang memang untuk lepaskan family korang dulu. Faham ke apa yang cakap? Faham. Okay? Alright. So, itu dalaman. Okay, now kita pergi action. Apa tindakan? Apa tindakan yang kita nak buat untuk settlekan anak-anak ni tadi ni? Anak-anak yang kecil-kecil ni. Okay, first, bila Kak Tin start buat bisnes pagi-pagi, okay, Kak Tin ni, perangai Kak Tin, malam, contoh malam tadi kan? Malam tadi, Kak Tin dah fikir dah, hari ni, daripada pagi sampai malam Kak Tin nak buat apa? Kak Tin dah fikir. Fikir tau. Kak Tin terus terang Kak Tin bukan orang yang tulis-tulis. Macam okay, satu nak buat apa, Kak Tin bukan orang macam tu. Dulu lah. Kak Tin memang tak ada nak tulis-tulis tu. Tapi Kak Tin sebelum tidur Kak Tin dah fikir. Okay, Esok nak buat apa? Yes, bangun pagi, buat ni, lepas tu ni, lepas tu ni. Kak Tin dah fikir tau. Dah susun. Mana yang memerlukan persediaan. Contohnya nak memasak. Oh nak memasak ni, nak kena potong bawang, potong cili, siang ayam, ikan apa semua kan. Itu malam lagi Kak Tin dah buat. Malam lagi. Okay, esok nak masak apa? Ayam masak kicap. Okay, ayam tu dah keluarkan, bawang semua dah potong, esok campak je. Kak Tin macam tu. Kak Tin bukan yang bangun pagi, okay lah kita keluarkan ayam dulu. Tengoklah kejap lagi nak masak apa. Daddy nak makan apa? Daddy nak makan apa? Tak ada. Makan Kak Tin tanya suami Kak Tin. Tapi Kak Tin ni rezeki Kak Tin lah dapat suami yang tak cerewet. Memang suami Kak Tin apa Kak Tin masak, itu yang dia makan, dia makan lah. Dia tak adalah macam hari ni saya nak nasi biryani, esok dah nasi kerabu, dia tak ada. Aku ketuk kepala dia. Gitu Kak Tin. Kak Tin rezeki lah pula dapat suami yang dia tak banyak retah, kita masak tu dia makan je. So Kak Tin decide apa nak masak. Dan benda tu Kak Tin prepare daripada malam. Daripada malam lagi Kak Tin prepare. Sama juga anak tau. Kau kena tahu anak Kak Tin, waktu Kak Tin buat mamasak ni, kalau mandi, kalau berak ke kencing ke, kalau berak terus basuh lah. Tapi kalau pampers dia kan, selagi tak penuh betul tu Kak Tin macam, tak apalah kejap lagi basuh. Kak Tin macam tu. Sebab apa tau? Basuh berak anak pun ambil masa. Basuh kencing anak pun ambil masa. Tak, Kak Tin terus terang je. Kalau ada berak kita terus basuh. Tapi kalau ada kencing tu pampers tu alah baru kencing sikit, nantilah kejap lagi lah basuh. Sikit lagi ni. Sama je kan? Tak payahlah korang asal dia terkencing sikit pampers tu kau ingat pampers murah. Ingat pampers murah. Kita jujur je kan. Okay. Baju belum basuh, paper habis-habis. Kan. And mandi anak pun Kak Tin pagi, malam. Tak adanya, asal dia berpeluh nak mandi, asal dia comot nak mandi. Tak ada. Mandi sehari 2 kali. Okay, pagi, malam. Dah. Gitu. Makan pun sama. Makan Kak Tin takkan bagi anak Kak Tin suap sendiri. Even sampai sekarang pun. Semua kita yang suap. Sebab apa? Sama-sama. Senang. Nak cepat. Nak cepat tak nak sepah. Betul. Nak kemas semua lagi. Okay. Okay, cuma ini Kak Tin dengan anak Kak Tin pula Anak Kak Tin daripada Suhail anak yang pertama. Anak Kak Tin yang pertama Suhail, umur Kak Tin start meniaga yang betul-betul meniaga lah. Start Suhail umur 6 bulan. Suhail anak Kak Tin yang pertama 6 bulan. Kak Tin dengan suami kita orang dah start main kabut sale. Dekat ni lah, waktu duduk KD, waktu kita duduk Kota Damansara tu, kita orang main kabut sale dekat ni. Dekat mana? Sungai Buloh. Bandar BBSI, Bandar Baru Sungai Buloh. Dekat Bandar Baru Sungai Buloh. Kau ingat lagi? Lepas tu kita orang main Uptown Seri Rampai. Uptown dekat Seri Rampai. Tapi tu sekejap je lah. Tapi Suhail, anak Kak Tin yang pertama ni, dia memang dah terbiasa dengan culture mak dia berniaga. Memang dari kecil kan, Kak Tin memang heret dia berniaga. Masuk anak kedua pun, Salman dalam perut pun,
memang meniaga. Si Atik pun mak dia meniaga. So Kak Tin memang dah educate anak Kak Tin, ajar dia daripada kecil, mami is working. Ini adalah mami punya kerja. So memang kalau Kak Tin tengah buat kerja ke apa, Kak Tin akan cakap tau anak Kak Tin. Kak Tin tak buat anak Kak Tin macam budak-budak. Kadang-kadang korang ni buat anak korang macam anak korang tak faham. Padahal anak korang boleh faham tau. Diorang boleh faham. Korang kena cakap, mami work mami work. Duduk. Mami work tau. Kena kita yang kena educate dia. Sekali, dua kali memanglah dia tak faham. Tapi bila dah berkali-kali nanti dia akan faham. Macam sekarang ni kan dia dah tahu dah. Mak dia kalau tutup pintu, bercakap depan laptop, mami working. Dia dah tahu dah. Dah bertahun-tahun dia tengok benda tu. Dah Tapi faham. kita lah. Kita yang kena apa orang kata educate anak. Janganlah kita, jangan kacau mami, jangan kacau mami. Kita duk marah dia jangan kacau kita. Tapi kita tak cakap kita tengah buat apa. Itu yang salah. Sebab tu kalau ada anak kecil, mak ni dia kena dengar anak ni kan, dia kena ada momen tau. Sehari at least sejam ke 2 jam ke. Sayang, tahu tak mami buat apa? Mami kan, ini work mami. Mami kena work. Nanti abang nak mainan, abang nak school. Ini work mami. Educate dia. Kak Tin, ini anak kata tak berani pegang Handphone Kak Tin dia tak berani pegang Korang kalau anak korang berani pegang handphone korang, maksudnya korang fail. Korang fail. Serius. Anak Kak Tin tahu ini work mami, bukan handphone. Ni work mami. Inilah yang buat 5 juta 2 bulan tu, setahun tu. Inilah kedai kita, inilah bank kita, inilah segala-galanya. Sebab tu kita kena educate anak kita. Ini work mami, don't touch mami punya. Tapi educate, bukan tengking, bukan marah, bukan ni. Educate, bagi dia faham. Walaupun dia budak kecil, dia boleh faham. Dia boleh faham. Kita ni mak dia, kena yang kita yang ni. Itu satu. Kita cakap dengan anak kita untuk bagi dia faham. Okay? Alright. Lepas tu apa lagi yang Kak Tin buat? Selalunya anak-anak Kak Tin, memang kalau Kak Tin buat kerja, macam sekarang kan, Kak Tin tengah pegang phone macam ni, Kak Tin memang dah siapkan mainan untuk dia. Ada mainan. Mainan untuk buat dia leka. Kalau tak mainan pun ada kartun dia yang Kak Tin akan buka. Tapi nama nak bagi dia gadget memang taklah. Anak Kak Tin tak tahu nak buka-buka YouTube macam ni. Walaupun Suhai tu dah 5 tahun, dia tak tahu nak buka YouTube macam mana. Memang Kak Tin tak pernah ajar pun. Dia tak tahu macam mana nak search YouTube tu, dia tak tahu. So Kak Tin memang tak bagi, Kak Tin control. Bahaya. Kak Tin control gila. Kak Tin control part tu. Kak Tin memang mainan dia banyak lah. Lego. Lepas tu apa benda mainan dia suka. Truck dia lah, kereta dia lah. Memang Kak Tin dah standby kan. So kalau Kak Tin buat kerja macam ni, waktu Kak Tin dululah, waktu Kak Tin dropship, kita kan bilik kita kecil tu. Bilik kita kecil tu katil. Lepas tu Toto. Ada Toto kan. So lambat je lah mainan dalam bilik, kunci pintu. Bilik pasti kalau lantai tu tak ada habuk, tak ada apa. So bersih bilik, kita atas katil, pegang phone, anak main kat bawah tu, biar je lah dia main. Kalau setakat dia gaduh dengan adik dia apa, tak payahlah korang macam, alah, kenapa? Tak payah. Kadang-kadang mak-mak kan, asal sikit je, kelang kabut dah. Padahal anak tu biasa je. Korang yang tak boleh nak tengok anak korang jatuh sikit, korang yang tak boleh tengok anak korang lasak sikit, korang yang kelang kabut. Anak pun jadi manja lah. Itu ya anak nak, mami nak ngempeng ke kerjanya. Sebab korang yang bagi, korang yang buat, korang yang benarkan. Kak Tin, Atik tu, kan cakap Atik tu 2 bulan. Kak Tin kalau ni tengah live kan, Kak Tin korang lah nak kata aku mak kejam lah. Yang penting anak aku jadi manusia. Anak Kak Tin Atik tu, Kak Tin ingat lagi, dia kalau menangis kan, kita kan baby, kita kan anak kita kan menyusu badan. Kita tahu dia dah kenyang ke, dia dah selesa ke, kita tahu. Okey, ini aku dah susu. Pampers dah tukar. Perut tak ada kembung, semua okey. Alright, perut tak ada kembung, pampers dah tukar, semua dalam keadaan okey. Tapi tiba-tiba nak ngek nangis. Tiba-tiba nak nangis. Dan kita boleh baca anak kita ni menangis yang betul-betul sakit ataupun menangis mengada-ngada. Betul tak Deha? Betul. Kita boleh tengok kan anak kita kan. Ni ngangad, dia je nangis dia ni. Kita boleh baca lah anak kita menangis. Hang lagi lah anak dah 2 orang, ni anak 5 orang. Lagi lah. Kata baru anak 3 orang pun aku boleh baca anak aku. Betul. Kan? So kalau kita dah nampak dia punya menangis tu memang menangis gede-gede, kata buat dia je. Kata buat nampak tak nampak je. Tapi kita intai-intai lah. Tak ada apa ni, tersedak susu pun tak ada, perut tak kembung, mandi semua dah, pampers dah kering semua.
Nangis saja nak minta kita pegang, nak dokong. Tapi kata buat keras je. 3 hari, 4 hari, dia tahu nangis dia tu tak laku, dia stop nangis lah. Tak menangis. Dia tahu nangis dia tu dah tak laku dah. Kita tak layan pun. Jangan cakap anak kata tak tantrum. Tantrum. Tantrum berguling-guling. Kalau kat pasar raya ke apa kan, tak dapat apa dia nak berguling-guling juga. Kata buat tak faham je. Korang yang tak boleh macam tu. Korang yang macam, malulah orang tengok kita punya anak malu. Kata tak ada. Aku buat tak faham je. Sekali, 2 kali kita buat tak faham, dia tahu dah ini tak laku. Anak kita, alamak tak jalan. Tak payahlah, mak aku tak makan lah teknik ni. Anak kita bijak lah. Korang je ingat anak korang tu budak kecil tak kerti apa-apa. Diorang bijak tau. Dia panjang akal. Betul tak Teha? Anak korang kan, akal masing-masing kan. Nak mainan tu kadang-kadang bukan macam pandai je ayat dia memujuk kita sudah beli mainan tu. Mami cantik kan? Cantik kan? Cantik kan? Padahal sudah beli. Mami kalau abang Mami beli kat abang ni kan. Kalau abang ni, dia pula. Dia ada negotiate dengan kita. Kita lah, kita mak kita yang decide. Faham ke Teha? Faham. Kita kena ada rasa aku mak, kau anak, kau kena dengar cakap aku, bukan aku dengan cakap engkau. Hang kena ada benda tu. Tapi macam mana cara kita nak apply, janganlah terlampau garang bengis now dengan anak. Penuh kasih sayang lah. Mami cakap tak boleh Ini work Mami dengan muka-muka, dengan suara-suara tu, anak pun goyang. Tapi kata terus terang tau, anak kata angkat hanger baju kata angkat je, semua diam. Semua akan diam. Sebab apa tau? Sebab dia tahu hanger tu sakit. Sebab dia dah pernah memang Kak Tin buat macam tu. Kak Tin punya cara didikan anak ni memang old school lah. Sebab tu Kak Tin, tapi Kak Tin tak buat depan mak Kak Tin ataupun mak mertua Kak Tin. Sebab kita tahu kan mak mertua ke pak mertua dengan mak kandung kita ke bapa kita ke, dia tak boleh tengok kita pukul cucu dia. Betul. Dulu dia pukul kita tak apa. Kita ni kita apa? Dia pukul dulu. Dia tak ingat. Tapi biasalah, mak kan lebih sayang cucu daripada anak dia. Dia sayang cucu dia. Dia tak heran anak dia. Itulah. Okay. So kata menjawab macam mana nak handle anak dengan bisnes ni tadi. Kita yang kontrol. Start dulu, kita tak boleh ada pilihan. Kita kena buat benda ni. Kalau aku tak buat, aku mati. Aku tak buat, aku akan kekal duduk dalam keadaan susah macam ni. So kita kena install benda tu. No matter what kena buat. Okay. Lepas tu secara praktikalnya kita plan hari kita daripada malam lagi dah decide. Satu lagi, suri rumah, basuh baju, janganlah ngada-ngada hari-hari nak basuh baju. Hari-hari basuh baju, hari-hari angkat baju, hari-hari lipat baju. Korang dah tahu korang suri rumah, korang nak kena meniaga. Korang nak kena uruskan suami, nak kena uruskan anak. Lepas tu ngada-ngada, hari-hari nak basuh baju, hari-hari nak lipat baju. Lepas tu baju pula lipat. Ya Allah, nak rata segi 4 tu tepat. Tak Kalau juga. lipat tudung, sepeda tu nak seragam semua. Kau je nak ngada Tak. Hari-hari dulu. basuh. Terus terang, Kak Tin dulu baju basuh seminggu sekali, semua gantung. Tak ada lipat. Semua gantung. Baju anak pun gantung. Semua gantung. Sama-sama. Mop rumah seminggu sekali. Tak adanya mop rumah tu hari-hari. Tapi sapu sampah vacuum tu hari-hari lah. Sebab rumah kita tak ada udara, penapis udara zaman dulu-dulu. So kita dah kena sapu. Anak main sepa-sepa. Tapi mop rumah memang seminggu sekali. Kata punya style. Anda masih basuh baju hari-hari sebab mesin tak ada. Kena basuh hari-hari. Mesin tak ada memang kena hari-hari. Dobi. Sebab tu kena kaya. Alia kena kaya cepat. Kena kaya. Faham lah ni. Pakai Dobi yang auto tu, yang pergi sejam RM2 berapa ringgit tu, yang pakai coin. Dobi yang pakai coin tu. Sebab tu kena kaya anakku. Nampak tak korang? Kalau lagi kaya tu beli pula mesin lipat baju. Kan. Orang lain suka lipat lah, kata suka gantung. Macam-macam. Kau suka lipat baju ke? Kata tak suka lipat baju? Ada Kata mesin lipat gantung, baju. kata semua gantung. Everything gantung. Gantung senang. Dah sidai, masa sidai tu gantung, masuk dalam. Angkat terus kan? Angkat tu gantung terus dalam almari. Senang. Senang. Dania. Tadi apa itu uruskan rumah lah. Alright. Tadi soalan Teha, nak buat sesuatu aktiviti tapi asyik lupa kan? Kadang-kadang lupa, okay? Macam mana kita nak konsisten buat tindakan lah.
Macam mana nak konsisten buat tindakan? Betul tak Teha soalan Teha tu? Betul. Macam mana nak konsisten buat tindakan lepas tu nak buang malas tu kan? Okay. Alright. Lepas tu soalan Teha tadi macam mana kita nak jadi lebih berani, macam mana kita nak jadi lebih daring kalau orang cabar kita tu kita akan fight. Kan? Okay, juga jawab. Alright, pertama pasal macam mana kita nak konsisten buat tindakan. Okay. Teha dengan Alia kata tanya korang satu soalan Okay. Kenapa alright, kenapa korang pilih untuk berkahwin dengan suami korang? Sebab tahu dia boleh buat yang terbaik. Sebab kita tahu kita boleh susah senang dengan dia. Betul tak Alia? Kita percayakan dia. Kan kita percayakan dia boleh susah senang dengan kita. Kita sayang dia, kita cintakan dia. Kita tahu kentut dia bau apa. Kalau dia makan nasi, kentut dia bau macam ni. Kalau dia makan ikan, kentut dia bau macam ni. Kita tahu. Kalau dia sendawa tu, dia ada irama-irama dia. Kita boleh tahu. Kalau sendawa, laki aku lah. Itu laki aku. Kita boleh macam itu kan. Okay. So, sama juga dengan bisnes. Sama juga dengan bisnes. You guys nak konsisten buat tindakan dalam bisnes. You guys kena tahu kenapa korang pilih bisnes ni. Kenapa korang pilih bisnes ni? Kenapa tu? Korang kena betul-betul jelas kenapa pilih memasak. So bila korang jelas kenapa korang pilih, korang akan dalam hati rugi kalau aku tak buat. Rugi kalau aku tak buat. Korang dah tahu dah. Ini kalau aku tak hit juga agent bulan ni, rugi aku tak dapat commission. So you tahu. You kena hit 2,000 sebab you tahu you akan dapat commission lagi. So you dah tahu dah ni, dah tahu. So bila dah tahu, you kena ada installation dalam hati, rugi kalau tak dapat. So bila you tahu, rugi ni, kalau aku tak hit ni rugi. So dekat situ je, you akan boost you punya action. Sebab tu benda ni kena install dalam hati. Dalam hati korang. Tu kata tadi, hati korang kena betul-betul bulat, solid. Korang memang nak no matter what. Korang nak. Tak ada option. Faham ke? So untuk konsisten, korang kena tahu kenapa setiap tindakan tu. Ini kalau aku tak cari prospek 50 orang minggu ni, rugi. Elok-elok aku boleh buat 10,000, 20,000, rugi. Korang kena ada benda tu. Rugi kalau tak buat. Rugi. So bila korang install benda tu, korang tak ada option tau. Korang akan keep buat. Faham tak Teha dengan Alia? Faham. Okay? Alright. Macam mana nak buang penyakit malas tadi tu sama je jawapan dia. Okay? Kadang-kadang Kak Teh faham tau. Dah penat, anak merengek. Kena pula time anak tak sihat. Anak cirit birit lah, anak demam lah, apalah. Kak Teh cakap macam tu lah. Kak Teh always install tau kat diri Kak Teh. Aku tak ada option. Sakit ke, pening ke, apakah aku kena buat. Kalau tak aku akan macam ni. Kata install benda tu dalam hati. Tapi dalam hati Kak Tin lah. Okay. Suami kita tak boleh paksa tau. Tapi kita gerak dulu. Teha dengan Alia, korang tak boleh tunggu. Ni kerja abang. Abang lah kena buat. Ni kerja abang. Abang. Starlet korang. Korang yang buat. Dulu iyalah tapi sekarang tak. Tak ada, jangan macam tu. Kesian suami kita. Sayang suami, jangan buat suami macam tu. Kesian suami kita. Kita je yang fight. Okay, kita je yang fight. Kata tipu lah kalau kata cakap anak Kak Tin sepanjang kata buat mama masak ni tak pernah sakit. Salman tu berapa kali masuk hospital. Suspek denggi lah, demam panas lah, apalah. Macam semput pun ada. Salman kerap masuk hospital. Jangan cakap tak ada. Tapi kata tak pernah jadikan alasan tau. Kata keep je buat. Sebab kata tahu, aku tak buat aku rugi. Aku tak buat aku tak dapat. Kata macam tu. Kata memang install dalam hati. Apa dia? Kalau tak buat tak ada. Yes, tapi benda tu memang kena gila-gila install tau. Kena gila-gila install dalam hati. Kalau korang macam, tak apa bulan ni suami ada extra 2,000 lagi. Tak apalah bulan ni kita relax dululah. Kalau korang buat macam tu, memang tak jadi lah. Kak Tin sentiasa tutup mata tau income suami Kak Tin. Kata tak pernah nampak suami Kak Tin punya income. Kata tutup mata je. Kata anggap aku tak ada duit. Kata tak ada duit. So kata akan keep buat. Sampai aku dapat aku punya. Kata macam tu. Kak Tin ni memang kalau nak katakan Kak Tin punya orang kata baran untuk fight untuk diri sendiri sangat kuat tau. Teha dengan Alia. Korang kena tahu Kak Tin. Kak Tin ni memang
Kalau suami kata tak boleh bagi apa yang kata nak, kata tak marah dia. Tak apa, awak tak boleh kan? Tak apa, saya cek sendiri. Kata macam tu. Kalau macam teringin nak sesuatu ke nak apa kan, kata terus terang lah, Katin waktu Katin buat bisnes yang Katin dulu-dulu kan, duit kita habis ke anak-anak tau. Simpanan anak-anak, lepas tu semua ke family lah, lebih kepada family, apa keperluan harian. Katin memang teringin gila nak ada gelang emas sendiri, nak ada full set emas satu badan. Memang Katin teringin tau. Banyak kali ya ringgit kat suami. Alah, kita semua mesti ringgit kat suami kan. Teringin. Tapi biasalah suami kita dia buat adat dia je. Tapi tak apalah, kita tak marah dia. Tapi kita fight. Dapat memasak meletup, aku beli terus satu badan. Dia macam itulah. Kita fight kita je lah. Okay, kita tak boleh nak tunggu suami kita yang ulur kat kita. Okay. So, macam mana nak bagi dalam hati kita ni, orang cakap je kita akan fight. Orang cakap je kita akan fight. Jelas dengan apa yang kita nak dapat. Tu satu. Kita kena jelas dengan apa yang kita nak dapat. Kedua, Teha dengan Alia kena tengok siapa yang dah berjaya dalam platform ni. Bukan sekadar tengok tapi kena betul-betul follow dan rapat. Macam Teha dengan Alia kan, tak payah pergi tengok jauh-jauh. Kak Tin ada, Kak Ernie ada, Mama ada. Ya Allah, founder kita pun dah cukup dah. Tengok founder pun dah cukup dah. Korang kena tahu juga story Mama. Mama tu dulu kerja government 10 tahun. Anak dia pun kecil. Dia start Mama Sub ni pun, Kak Tin scroll FB Mama. Mama start pun waktu yang anak dia nombor 3 tu, beberapa bulan. Masih menyusu badan lagi. Mama start dengan durian cream, brownies. Kata Skodan kan Mama punya. Sebab nak kenal dia. Nak kenal Mama ni siapa. Macam mana Mama start. Kata memang Skodan FB Mama. Kata scroll. FB dia, IG dia. Kata scroll. Nak tengok. Macam mana Mama start. Macam mana cara Mama marketing semua kata tengok. Kita kalau Facebook kan kita boleh scroll banyak kan. Scroll lah album dia semua tengok. Album Mama Sub, album Facebook Mama Sub tu tengok. Gambar-gambar Mama yang lama-lama dulu. Gambar Mama dengan suami dia kurus, Mama pun kurus. Tengok lama-lama. Tengok macam oh ini founder aku, macam ni mak aku, macam ni leader aku. Kak Ernie pun sama. Tengok sebab apa tahu? Kita nak install Kak Ernie boleh, Mama boleh, apa hal aku tak boleh. Kita nak install benda tu. Tapi nak install ni memang you guys kena ada latihan. Tak boleh sehari pun korang tak tengok Mama. Faham ke? Tak boleh sehari pun korang miss tengok Mama. Sama ada korang tengok FB dia, tengok IG dia ataupun tengok live dia. Tak boleh sehari pun miss. Sebab kita nak install benda tu dalam hati, dekat otak kita. Kita nak tengok idola. Orang kata idola lah. Kita nak ada idola kita kan. So untuk korang bangkitkan rasa fighter dalam hati, korang kena betul-betul tengok siapa idola korang dan tengok dia punya kesusahan. Jangan tengok kesenangan dia, tengok kesusahan dia sampai dia senang. Korang jangan tengok Kak Tia yang sekarang begini ni. Korang pergi tengok FB Kak Tia, tengok tahun 2017, 2018. Pergi scroll. Tengok macam mana Kak Tia punya live. Bukan live FB, kehidupan. Kehidupan 2018, 2019 Kak Tia. Betapa muka yang tak berapa nak siapnya. Dengan Kak Tin punya keadaan anak kecil semua. Faham ke? Teha dengan Alia. Okay? Faham. Alright. Kak Tin nak jawab soalan Alia. Macam mana walaupun Kak Tin ni susah tapi Kak Tin tetap juga fight. Kan? Kesusahan tu tadi kan? Kesusahan. Alia, simple je Alia. Kak Tin nak tanya Alia lah kan? Okay, Alia dengan Teha. Korang dua-dua mesti pernah melalui fasa susah-susah juga kan? Okay. Kata cerita Kak Tin dululah, Kak Tin dulu Kak Tin dengan suami Kak Tin, kita orang pernah ada satu fasa lebih kurang 6 bulan juga, 6 bulan ke 7 bulan juga. Okey, waktu Suhail lahir lah, anak Kak Tin yang sulung lahir. Lepas dia Suhail lahir tu, start lah bermula fasa kita orang susah tau. Susah dia tu tak level macam mana Teha, Alia. Susah Kak Tin dengan suami dulu, level dia macam kalau kita orang nak beli barang dapur ni, bawang tu kita orang beli biji by biji. Kita orang bukan timbang-timbang tau. Macam nak masak hari ni, beli bawang sebiji. Tempe sekeping, 2 keping. Telur sebiji, 2 biji. Sampai level macam tu ya Tia? Kak Tia dulu duduk session 6. Cecawi. Gugusan Siantan. Sorry. Gugusan Siantan. Blok apa Kak Tia dah tak ingat. Blok belakang tu highway. Belakang tu tol. Dia pernah duduk situ juga. Dia duduk Kantan. Kak Tia Siantan. Tahu. Kak Tia duduk situ lah. Okay. Susah Kak Tin tu dengan suami. Alia dengan Fatihah Kak Tia nak cakap.
level dia tu nak beli lebih kurang 6 bulan 7 bulan lah. Nak beli bawang tu kita orang beli biji by biji. Sehari ni nak masak beli sebiji, ikan bilis tu beli sikit-sikit, jemput 2 jemput. Telur sebiji 2 biji. Waktu tu Kak Tin suami, anak Kak Tin yang Suhail kecil tu menyusu badan. Okay. Itu level susah dia. Alia dengan Tia. Tapi kan Alia dengan Tia kan, Kak Tin nak tanya korang. Susah kita, senang kita, sakit kita, bahagia kita, siapa yang peduli? Siapa yang peduli? Kita sendiri. Kan? Kita sendiri. Kan? Kita senang ke, kita susah ke, kalau kita senang, ramai orang ambil peduli. Ramai orang sibuk. Ramai. Betul sangat. Sibuk kalau kita senang. Kan? Tapi kalau kita susah, tak ada orang tanya pun. Tak heran pun. Tak kisah siapa pun. Pernah lalui dulu senang, kira sakit pun kita pun buka status WhatsApp pun orang nampak. Tak, kita susah buka status WhatsApp, ada orang heran ke? Tak ada orang heran. Tak ada orang gelak kita lagi ada. Itulah kau Betul. boleh cakap. Itulah kau Kita boleh tengah cakap. macam Lani kan Alia duk post macam status macam jual mamasak ni, sampai ada orang buat status dia macam cakap dulu kaya sekarang buat tu pula jual mamasak pula. Tak kaya-kaya lagi dia kata. Tak, tapi kata nak cakap dengan Alia dengan Tia ni. Kita susah, tak ada orang peduli pun, kan? Tak ada. Kan? Lagi dikecam adalah tu. Lagi kena kecam lagi ada. Tepuk tangan. Tepuk tangan lagi ramai. Kan? Tapi Alia dengan Tia, kata nak tanya ni. Kita punya kesusahan kita ni, siapa yang boleh, orang kata apa? Siapa yang boleh jadikan senang? Jangan jawab keagamaan pula memanglah jawapan dia Allah. Tapi janganlah jawab Allah pula. Diri Siapa sendiri. yang boleh ubah? Diri sendiri. Kata tanya Alia, tadi sebab Alia kata Alia update status cerita kesusahan Alia kan. Tak apa Alia update status luah perasaan susah ke apa ke kan. Membantu tak Alia? Membantu tak? Tak. Apa perasaan bila contoh kan kalau korang tengah susah, korang pergi update status. Korang Tak rasa pernah. susah korang tu selesai ke? Tak pernah lah, cuma sebab beza dia dulu kan Alia pernah senang, lepas tu tiba-tiba jadi susah macam ni. Bila Alia macam post berjual macam produk-produk mamasak, kadang-kadang dimsum, orang cakap lah dulu ada duit, macam-macam lah orang hina macam dek-dek macam tu lah. Alia, orang tu ke yang bagi Alia makan? Tak pernah nak ambil peduli lah, cuma macam aku geram lah kat dia ni macam tu. Tapi nak tahu tak Kata selalu buat macam mana kalau kena macam tu? Kata pun ada juga orang macam tu. Tahu tak Kata buat apa? Kata block je lah. Betul, Alia block. Betul. Kata block dia bukan sekadar block tau. Korang kena tahu Kata punya level block ni bukan orang biasa je. Family pun kata block. Kata terus terang je walaupun tengah live ni lah. Betul, Mana adik beradik tu Alia block. Kata serius. Family pun kata block. Mana yang Kata rasa aku menyampah betul tengok status kau ni, aku block. Siapa yang Kata tak suka Kata block. Betul. Buang masa Kata. Adik-beradik Alia dah, Alia block. Adik-beradik Alia. Yang mengaku. Tapi sekarang Kata ada yang Kata dah unblock lah. Sekarang Kata dah unblock lah sebab kita macam dah selesa sikit kan. Okey lah nak get what sikit, kita unblock kat dia. Tapi time kita susah dulu memang kita block je. Kita block semua yang toksik-toksik ni. Kita block je. Mana nak pening? Mana nak layan? So kalau Alia tanya Kak Tin macam mana Kak Tin susah tapi Kak Tin keep fight, Kak Tin fight. Sebab Kak Tin tak peduli apa orang cakap. Sebab Kak Tin tahu yang susah Kak Tin, yang senang Kak Tin, yang bahagia Kak Tin, yang kaya Kak Tin, yang miskin pun Kak Tin. Kak Tin tak pernah peduli apa benda yang orang cakap. Mampulah kau. Kak Tin serius mulut Kak Tin jahat tau. Mulut Kak Tin sangat jahat. Tapi kalau jumpa orang yang baru-baru, Kak Tin tak adalah macam tiba-tiba nak maki dia kan. Tapi mulut Kak Tin ni jangan try. Mulut Kak Tin bisa. Mulut Kak Tin sangat jahat. So kalau Kak Tin dah menyampah, Kak Tin dah aku dah benci kau ni. Memang block terus. Jangan tunjuk muka depan aku. Gitu Kak Tin. Walaupun kita susah, walaupun kita tengah susah Alia, walaupun kita tengah susah. Sebab kita tak peduli. Sebab kita tahu kita punya sakit, kita punya senang, kita punya susah bukan kau yang tentukan. Orang tak pernah Orang rasa. tu yang tentukan.
Sebab tu Kak Atin selalu macam Kak Atin cakap tadi, Kak Atin selalu letak hidup Kak Atin tak ada pilihan. Kalau aku tak buat ni, aku rugi. Kalau aku tak buat ni, aku tak boleh capai apa yang aku nak. Kak Atin letak diri Kak Atin tak ada pilihan. Teha dengan Alia nak tak Kak Atin bagi tips yang pasal suami tak support tu? Macam mana suami Kak Atin tiba-tiba boleh okey? Nak tak Teha? Nak. Tak, Teha kena tahu kenapa suami macam support tak support kita. Sebab Teha kena tahu macam keadaan Teha dengan Kak Atin kan sama. Suami kita ni dah ada bisnes dia sendiri. Orang yang ada bisnes sendiri ni Teha, dia ada cara fikir dia sendiri. Betul. Sudut pandangan dia tu, kefahaman dia tu. Dia ada dia punya style. Kita sebagai seorang isteri tak boleh nak ceramah kat dia. Abang, kita sepatutnya tak payah, buang masa. Belum masanya lagi. Macam mana Kak Atin buat dulu? Tipulah tau kalau Kak Atin tak bergaduh dengan suami Kak Atin. Bergaduh, pintu. Kalau kau pergi rumah Kak Atin lama kat flat dulu tu, pintu tu pecah tau tengah-tengah. Kalau tak suami Kak Atin yang terajang, Kak Atin yang terajang pintu tu. Tapi dia tak ada lah pukul bantai. Pukul bantai tak ada. Dia macam geram kan, mengamuk, bam macam tu. Bam pun. Kak Atin buat apa nak tipu? Kau tanyalah adik Kak Atin. Rumah Kak Atin tu, apa saja. TV pun pernah pecah. Bergaduh. Ya. Sungguh. Tak ada nak cakap indah-indah. Betul. Okay. So, tapi macam mana Kak Atin fixkan benda tu? Dia senang je. Suami kita ni, bila dia ada pemikiran dia yang macam tu, dia ada pandangan, dia ada idea dia sendiri, kita tak boleh nak paksa untuk ubah ikut kita. Tapi, kita boleh tunjuk dekat dia betapa kita boleh tunjuk dekat dia apa yang dia fikir tu salah. Kita boleh tunjuk dekat dia apa yang dia fikir tu salah. Macam mana kita nak tunjuk? Teha rasa? Action, buat tindakan. Tindakan tu satu tau. Sebab kadang-kadang tindakan ni dia tak cukup strong tau Teha. Dia kena tunjuk result. Kena tunjuk result. Yes. Kenapa suami Kak Atin boleh okey? Sebab Teha, Kak Atin tak ambil masa lama tau. Waktu Kak Atin buat mamasak bulan 11, bulan 12 tu Kak Atin dah shoot stokis. Alia dengar tak Kak Atin cakap apa? Bulan 12 Kak Atin shoot stokis. Kak Atin tak tunggu masa lama. Kak Atin tak ambil masa lama. Dengar Kak Atin. Tia dengar kan tadi Kak cakap? Kak Atin tak ambil masa lama. Bulan 12 tu Kak Atin terus shoot stokis. Sebab Kak Atin tahu suami aku ni dia bukan suka pun aku buat bisnes ni. So kalau aku nak bagi dia suka, aku kena tunjuk yang bisnes ni works. Berbaloi. Okay. So bulan 12 Kak Atin shoot stokis. Bulan 1 Kak Atin memang tak usik duit mak masak. Kak Atin tak usik. Tau. Kan untung yang RM4, RM3, RM2 tu, itu Kak Atin tak usik. Kak Atin ketepikan. Yang untung RM2, RM3, RM4, RM6 tu Kak Atin tak usik pun. Kak Atin ketepikan. Hujung bulan 1, kumpul kan. Kak Atin berjaya kumpul RM2,000 cash. Bulan 1 2019. Lebih 2,000 lah, actually lebih 2,000 sebab dapat belanja dia baju apa semua. So bulan pertama Kak Atin dapat income yang memasak sedap ni, Kak Atin terus belanja suami. Belanja PSP. Kak Atin belikan dia PS4. Oh, PS4. Sebab dia dah lama dia nak mengidam PS4 kan. Kak Atin belanja di PS4. Siap full set, bayar cash dengan game, 3 biji game rasanya. Ada 3 game. Game PS4 mahal tau. Satu game original lebih kurang 200, 100 lebih zaman tu. So nampak tak? Kita nak suami kita suka dengan apa yang kita buat. Kita kena tunjukkan yang kita works. Business ni works. Teha dengar tak Kak Atin cakap apa tadi? Dengar. Duit Kak Atin tak usik. Duit tu Kak Atin belanja dia dulu. Kak Atin tanya dia, abang nak apa? Macam itulah. Tapi macam husband Kak Atin tahu dah dia nak apa, dia nak PS4. Kata jomlah kat Kota Damansara lah kita orang beli. Kat belakang college, apa ada college yang macam kubah besar tu? Segi. Kat Segi College tu. Kat belakang-belakang tu ada pot game-game. Gamesborn nama dia. Ada ke situ lah beli. Bawa dia beli, kata bayar kan. So semenjak daripada hari itu, diam.
Dia tak payah cakap. Kena buat macam tu lah. Ya, Teha. Lagi tips apa tahu? Macam Teha kan kalau buat sale dekat rumah, kira duit depan dia. Alhamdulillah bang, adalah 200. Kira depan dia. Masuk tabung. Setiap kali, alhamdulillah bang, duit. Kira. Kena tunjuk lah. Tapi make sure suami kita memang suami yang boleh dipercayai, yang dia tak rembat balik, dia tak usik balik lah. Kalau dia rembat tu, terus tunjuk bank statement je. Scroll bank statement je depan dia. Alhamdulillah banyak masuk duit. So dia tak boleh nak buat apa dalam bank. Tapi kalau dia boleh dipercayai, kira duit depan dia. Dia kata buat benda tu. Tak, Teha kena tahu, suami kita sayang kita. Dia tak nak kita penat. Dia tak nak kita penat buat benda yang dia tak nampak, yang dia rasa tak berhasil. Dia rasa tak berhasil. Faham ke? Suami kita sayang kita. Dia tak nak kita penat, dia tak nak kita buang masa. Tapi kalau kita nak buat tu lah, buatlah kau. Buatlah. Kalau kita nak buat kan. Jangan kacau aku. Kau buat sendiri. Aku cakap kau dia, kau buat sendiri. Itu yang tak boleh ambil database tu. Itu yang tak dapat nak sedut database kat suami tu. Tak apa, kalau kata jadi Teha, tak apa bang. Abang tunggu, saya beat abang punya ayam goreng tau. Abang tunggu. Abang berkicap kan buat delivery, abang tunggu saya. Tapi diam je, jangan cakap. Diam je dulu. Jangan cakap dulu. Berhati jeling-jeling je dia. Tak apa. Sebab tu letak diri ni tak ada option Teha. Aku kalau tak buat ni, lagi laki aku hentam. Ini kalau aku tak dapat result ni, lagi laki aku maki. Lagilah tak best bergaduh dengan suami. Seronok lah gaduh dengan suami. Tak seronok lah. Penat. Anak kesian kat anak. Penat kan? Gaduh sebab ni je, sebab duit je. Tak, gaduh sebab tak puas hati kita buat bisnes lain. Lagi bongkok kan? Lagi bongkok rasanya. Benda lah. Padahal bisnes ni pun buat duit. Ini pun buat duit. Dua-dua bawa duit. Buat benda yang bawa duit pun bergaduh. Tak faham aku? Sebab tu letak diri tak ada pilihan. Ini kalau aku tak fokus, kalau aku tak fight, kalau aku tak hit, aku akan ada isu dengan suami aku. No matter what, aku tak nak ada isu. So aku kena buat. Anak merengek ke, huik-huik ke, tak ada buat. Faham ke? Positionkan diri kita macam tu. Ada soalan lagi tak sayang? Ya, Alia dengan Teha. Mela tanya lagi. Soalan. Tanyalah. Tak ada kot. Kalau untuk sale, kata cakap pasal untuk sale untuk sale. Okey, dah cukup lah dekat ni kita punya orang kata kekuatan dalaman lah kan, dalaman kita. Tapi macam mana kita nak fight, kita nak buat kerja, kita kena pastikan cara yang kita buat tu memang works lah, memang berhasil, memang berkesan. So apa cara yang works, yang berkesan? Sebab tu kena duduk dengan leader, kena tanya leader. Leader, macam mana saya nak buat 1,000 sebulan? Macam mana saya nak buat 2,000 sebulan? Sebab leader kita ada formula. Wani ada formula tu. Ada formula tu. Ada tu jangan pandang sebelah mata. Wani tu jangan pandang sebelah mata. Wani tu dia bekerja kot. Tapi dia boleh gila-gila buat bisnes ni. Dia bekerja. Anak dia pun kecil Nak tanya dia juga. Anak dia pun kecil. Nak tanya dia buat macam mana. Sebab dia letak diri dia tak ada position. Dia tak ada pilihan. Tak ada option. Dia redah. Dia terpaksa redah. Faham ke Teha dengan Alia? Okay? Okay, so kena pastikan korang buat tindakan tu works. Bukan works. Tindakan tu betul. Technical part. Contoh kalau nak buat ayat iklan. Ayat iklan tu memang you baca, you sendiri terliur. Lepas tu gambar. Gambar tu pastikan gambar tu jelas, cantik, memang terliur-liur, meleleh liur kalau tengok. So lagi apa? Kalau buat video, pastikan video tu memang orang kata buat orang, alamak tak boleh lah, ingat video tu. Buat live, korang dah pernah buat live ke belum? Pernah 2 kali. Kena buat. Live, kena tahu live Kenapa kena live? Alia dengan Teha, kenapa kena live? Sebab nak bagi orang kenal, tahu kita buat apa. Nampak kita. Tu betul. Satu lagi? Nak berlatih diri kita berani, Betul. confident. Itu yang paling penting. Buat live Alia, kenapa Alia takut? Kenapa Alia takut? Tak tahu. Tak, masuk kat Tin, dalam kehidupan Alia lah kan. Kenapa Alia takut? Contohlah macam Alia cakap tadi, orang tu mengecam Alia, mengeji Alia kan. Kenapa Alia rasa macam
rendah diri, kecil, frust, kecewa. Kenapa? Sebab you tak ada rasa keberanian dalam diri. Faham ke? Berani dia, berani. Keberanian tu. Dia Alia berani dengar tak? pula, nanti Keberanian berani tu. lagi jadi. Apa dia? Kalau jadi berani tu lagi jadi lain. Hang yang, tu dah nampak tak? Hang tak boleh block Minda. Sayang, Okay. dengar cakap Katin. Alia kalau nak Katin bantu, Minda Alia tak boleh block. Ni dia macam ni tau. Cara nak belajar dalam memasak, cara you nak belajar dan you nak grow. Alia dengan Fatihah, otak kena clear. Tak boleh macam Alia cakap tadi. Alia kata boleh berani nanti jadi lain. No. Tak boleh. Buat dulu. Yes, buat je. Buat je. Buat Okay. challenge je. Betul. Tak boleh otak serius tau Alia. Kata cakap sungguh-sungguh ni. Alia kena faham. Okay, Otak Captain. Alia tak boleh block. Tak boleh ada block. Tak boleh ada raw block. Tak boleh ada sekatan. Okay. Alia kena buat je. Sebab apa? Sebab Kak Tim buat live. Korang ni daripada semalam lagi tau. Korang tak percaya kan kalau Kak Tim kata Kak Tim punya live dulu-dulu. At least kan Alia hang tu putih, cantik, comel. Kak Tim dulu. Ya Allah kau nak tengok muka Kak Tim dulu. Kak Tim tunjukkanlah memalukan diri sendiri sekejap. Tak apalah. Asalkan anak-anak ni nak bagi anak-anak percaya. Kalau tak anak-anak tak percaya. Mari. Kita cari 2019 punya. Tengok kegigihan Kak Tin. Malah nak cerita lah. Korang tengok Nampak tak rumah flat Kak Tin dulu-dulu ni Nampak. Zaman ni dah hit stokis lah. Dia tunjuk ni tau dekat suami kat Teha. Nampak? Ni Kak Tin Tengok sama kan dengan Teha tudung sarung. cara masak paling cepat, paling simple. Mai masak-masak kat rumah ni Hai. Muka tak berapa nak ada. Sebab hari ni Lipstick pun 31 tak ada. bulan 12 dah nak masuk tahun Hitam baru. pun ya. Suara pun lain. Suara lain, suara pun terkemuk keluar. Zaman ni dah stokis mewah-mewah lah sikit. Adalah air fryer. Kita masak dia Dulu tak mana pakai ada air fryer semua ni. Ini zaman ni dah master ke dah stokis ya. Zaman ni dah master Disember. Sekejap, ni dah master stokis dah. Kata serius tau, kata tak ambil masa yang lama. Kata terus shoot je. Kata tak ambil masa yang lama. Dengan anak pun ni ni dia pergi sekolah, balik orientasi. Sekejap kata scroll lagi lama-lama punya. Ini coaching. Siap masuk TV pula, ada TV. Masuk TV pun dah. 2 kali kata masuk TV. Masak-masak. Ini semua zaman-zaman stok ni. Kejap kata cari yang Kak Tin dropship. Setahun je. Ini zaman Kak Tin dropship. Kak Tin buat gambar sendiri Special weekend delivery. Kak Tin fokus ni je. Kak Tin, korang tahu tak? Kak Tin jual 3 item kecil ni Kak Tin boleh buat 3,000 tau. Kak Tin tak fokus kek banyak-banyak. Kak Tin tak fokus kambing pun. Walaupun kambing tu sangat glamour. Kak Tin fokus apa yang ada ni. Kak Tin fokus, Kak Tin pilih produk. Kak Tin pilih produk apa yang Kak Tin nak jual. Kak Tin tak tamak nak jual semua-semua. Okey. Kak Tin cari lagi. Ini yang zaman Kak Tin lunchbox dululah sebab dia dropship kan. Tengok Kak Tin punya live. Nak tunjukkan live ni. Tengok anak Kak Tin 3 orang. Kecil-kecil lagi. Sekejap. Cari lagi. Ini iklan dropship Kak Tin yang pertama. Kak Tin nak memperkenalkan memasak. Kak Tin ambil gambar sendiri, shoot sendiri. Walaupun memasak ada banyak gambar. Ini jap kena cari bulan Disember. Kak Tin join penghujung bulan 11. Cari lagi. Nak cari bulan 12 ni Kak Tin tak tunggu dah. Bila Kak Tin dah pandai jual je, Kak Tin terus cari tim. Ini semua tim lama-lama Kak Tin lah ni. Tim dropship lama Kak Tin. Tengok tu. Tengok muka Kak Tin ni. Internet terputus pula, kita sambung Senonoh dekat lagi sini. muka Alia. So
Kenapa, apa yang bestnya Tengok, dessert viewers delivery ada juga. dessert delivery Sabrina Bakery dengan Kak Tin ni? Okay. So pertama sekali konsep bisnes ni. Dengar suara, Konsep suara. bisnes ni sangat mudah. Nak cakap, Yang tak pertamanya cakap muka, ya Allah. you all tak perlu keluar Anak modal tengok macam malu Kak Tin sendiri. cakap tadi. You all tak perlu pump. Tengok lagi. Dengan anak kecil pun ada. Ni. Tak nampak. Dia nak sibuk kat sebelah. Nampak tak rumah Kak Tin? Ya. Apa langsir dekat atas tu pun. Jap. Okey. Tengok berita. Okay. Tak nampak. Hari ni Langsir kat Kak Tin atas tu nak pun buat pakai share batang paip sikit. punya railing. Nak cerita tu anak ada 3 orang. Kak Tin nak ceritanya, Kak Tin dengan korang ni start Mama Sap ni sama. Alia, Kak Tin start ni sama dengan Alia. Ni first time jumpa Mama Sap. Kak Tin start sama. Kalau Kak Tin start, Kak Tin boleh shoot, kenapa korang tak boleh? Tipu sangat tak boleh. Ni pun iklan Kak Tin pertama. Nak cari dropship. Kak Tin nak cari live Kak Tin makan kek tu. Sekejap, mana live Kak Tin makan kek? Ada banyak live Kak Tin makan kek. Ni. Sekejap. Ini tak best. Ada lagi best. Teruk tau. Tapi Kak Tin, ni. Tengok yang ni. Sekejap. Ni makan tengah hari. Okay. Dengar. Macam biasalah kan kalau peniaga online ni kalau tak keluar dekat online macam mana kan. So hai, Assalamualaikum semua. So siapa seperti minum-minum petang kan, buat-buat. Kalau orang tu ada Facebook, tag dia kat diri sendiri, nanti makan seseorang tak best. Okay. So siapa boleh teka petang. Okay. Alah, sabotage lah U-Mobile. Jahat lah U-Mobile ni. Kita nak bagi kek birthday free. Sangkut-sangkut je line. Okay, dan share. Good. Okay. You all nampak tak itu? Siapa yang pernah makan coklat moist Sabrina Bakery? Okay, tekstur dia lebih kurang sama je kek coklat tu. Tapi atas dia ada cream cheese. Ya ampun. Tu seorang Kak Tin dulu lain. Atas dia ada drizzle. Okay, ada Dulu caramel muka drizzle. tak siap, gigi tak drizzle. cantik. Nak menjerit nampak gigi. Tu kemuklah mulut. Tengoklah muka Kak Tin dulu. Kau tak nampak? Sekarang gigi dah lawa kan? Boleh dah terpekik sikit. Tak, nak diceritakannya anak-anakku. Suara yang Alia. sekarang. Apa dia? Tak dengar? Suara yang sekarang ni macam serak-serak basah suara Ella. Mana taknya hari-hari menjerit? Dulu tak Dulu anak tim tak ramai nak menjerit. Sekarang ni punyalah ramai. Hari-hari menjerit. Ni menjerit yang kau 2 orang. Malah sekarang ada lagi tim nak kena menjerit. Hari-hari menjerit je kerjanya. Pasti Kak Tin. Tak ada apa. Tak, Kak Tin nak korang nampak. Kak Tin ni korang sama. Sama. Startnya sama. Tapi kenapa Kak Tin shoot? Kak Tin tak block otak Kak Tin. Hati Kak Tin tak bagi pilihan. Aku tak ada pilihan. Memang kena henjak. Memang kena lenjan. Kak Tin macam tu. Korang nak macam Kak Tin sekarang. Sebab tu Tia duduk dekat dengan Kak Tin. Datang rumah Kak Tin. Kak Tin boleh je. Ajak Damil datang rumah Kak Tin. Tengok macam mana sekarang. Kak Tin kat Kajang je. Dekat je. Hari tu nak pergilah hari tu. Dah pergi dah? Ada datang ke? Hari tu nak pergilah dengan Kak Wani hari tu. InsyaAllah minggu ketiga Kak Tin buka, Kak Tin datang, Kak Tin buat rumah Kak Tin orang datang. Nanti training kat rumah. Nanti kita boleh kat rumah. Kan? Apa dia? Nanti Kak Tin main Penang kan? Penang memang Kak Tin turun. Mama turun Kak Tin turun. Mama kan dia nak buat yang seminar Penang, seminar negeri tu kan. Kak Tin akan turun. Memang turun. Akan follow lah. Okey. Tak, Kak Tin nak Alia, Teha tengok inilah Kak Tin, inilah Kak Tin. Orangnya sama. Scroll Facebook Kak Tin sama. Tak ada beza pun. Cuma action dan speed. Teha dengan Alia kena tahu. Kak Tin start Mama Sap, sistem Mama Sap tak ada. Outlet ada 4 je. Outlet ada 4, sistem Mama Sap tak ada, runner tak banyak. Teha at least outlet dekat dengan rumah. Kak Tin dulu outlet sejam. Tapi macam mana Kak Tin boleh shoot? Sebab Kak Tin tak letak pilihan. Kak Tin, aku tak ada pilihan, aku kena buat. Itu je. Faham ke Alia? Jangan bagi diri kita pilihan. Tak ada, aku tak ada pilihan, aku kena buat. Kalau aku tak buat, aku rugi. Kalau aku tak buat, aku rugi. Tak buat, aku rugi. Itu je. Baik, Tin. Boleh belajar banyak tak petang ni? Banyak. Banyak kan? Kata nak Teha dengan Alia break 2000 tu. Cuba cabar diri dalam masa
kurang 10 hari, macam ni dah 9 hari bulan, tak apalah. At least 15 hari bulan ni. 15 hari bulan ni, push diri 2,000 at least. Push. 15 hari bulan boleh buat 2,000, terus shoot banner team. Siapa nak Teha bantu buat 2,000 dalam masa kurang 15 hari. Tanpa keluar modal, tanpa simpan stok. Teha dah buktikan Teha boleh. Teha nak bantu 10 orang untuk buat macam Teha. That's it, kau menang. Itulah yang Kak Tin buat dulu. Kak Tin dulu result pun tak power. Mana ada result Kak Tin power dulu. Result Kak Tin dulu kan 2,000, 3,000 juga. Tapi kita yakin lah. Kita boleh buat 2,000 dalam masa 15 hari. Push. Sebab tu jangan ambil masa yang lama. Sebab kita nak result kita tu untuk cepat duplicate. Itu yang seronoknya memasak. Orang kat luar dengar, suami hang pun, cuba tanya suami, nak buat 2,000 sehari tak payah keluar modal. Boleh tak? Mana nak dapat? Dia nak jual ayam goreng tu pun, ayam tu pun duit juga, tepung lagi. Tiba-tiba hang buat sale 2,000 tak payah keluar modal. Gila. Nanti dia join sekali Tia. Suami kata, kau jangan cakap hari komersial keluar dia yang kat depan PC. Dia depan PC. Tapi dia ada kerja dia jugalah kan. Tapi suami Kak Tin pun macam memasak ni dia just support Kak Tin macam tu je lah. Bila Kak Tin bersedih-bersedih tu dia je lah support bahu sekejap macam tu lah. Sebab dia ada bisnes dia sendiri kan. Suami kita macam sama je Tia, suami Kak Tin ni. Dengan suami Tia tu sama. Takkan kalau diorang berjumpa kan, geng dia kata. Kita geng. Kita geng dia kata. Suami Kak Tin mana nak dengan memasak beria sangat. Dia support Kak Tin lah. Dia support Kak Tin. Tapi untuk dia banner team ke, tak ada. Dia tak nak. Dia tak nak. Dia fokus dengan Korean food. Suami Kak Tin Korean food. Oh. Kadang saya cakap dengan dia macam ni. Saya cakap dengan dia, awak kena pastikan Korean food awak tu boleh beat saya tau. Saya tahun lepas 5 juta setahun. Awak beat saya punya. Kata saya cakap macam tu kan dia. Sabar. Boleh cakap Teha kita dah ada result. Dulu-dulu tak berani cakap. Dulu diam je. Biar je dia. Teha pun kena ada macam tu. Teha pun kena ada macam tu. Faham ke? Kau tunggu ya. Kau tunggu. Nanti aku beat ayam goreng kau. Macam tu je. Tapi janganlah marah. Orang kata pembakar semangat. Push factor. Okay? Push diri 15 hari bulan ni at least 2,000. Fokus. Macam mana nak iklan, macam mana nak dapatkan customer, kejar leader. Tanya Wani dengan Ada. Diorang tahu. Sebab Kak Tin dah ajar diorang dah. Baik Kak Tin. Alia terus. Ni habis Zoom ni terus susun. Apa nak buat next dan next. Alright? Okay tak sayang? Alah sial-sial. Okay? Jom ambil gambar jom. Sebiji macam Kak Tin dulu-dulu. Kak Tin dulu Zoom dengan KM ni macam anak Atik nangis-nangis gaduh, terantuk, dokong, sama. Ada operah lah ni. Okay jom. Senyum-senyum ambil gambar. 1, 2, 3. Alright. Kita akan hantar kat dalam ni. Okay. Terima kasih Kak Tin. Sama Terima kasih, sayang Kak sama. Tin. Sayang Semua. ingat tau. Always fokus Jangan letak diri kita ada pilihan. Aku tak ada pilihan. Kena buat. Kena buat. Okay. Okey Kak Alright. Tin. Terima kasih I love you. banyak untuk ilmu Kak Tin share kita ni. I love you Nanti too kalau rasa so nak much. zoom lagi, Bye. set je dengan Wani. Wani nak zoom lagi Boleh. lah. Zoom je. Dah Kadang-kadang besar kita Alah tahu takut korang- serius. Alah Kadang-kadang takut korang sebab tahu, kata tahu korang rindu kan. Saja nak berborak dengan Kak Tin petang-petang ni. Pergi je zoom. Set je zoom. Yeah. Ambil aura. Okay. Alright. Bye sayang. Okay. Assalamualaikum. Terima kasih Kak Tin.